Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Sekali lagi kita diizinkan untuk kita bersua di alam maya, dan kita sangat-sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan sekarang ini semakin baik, alhamdulillah. Bilangan mereka yang kena jangkitan COVID-19 semakin berkurangan, walaupun di dalam dormitory agak ramai tapi terkawal. Adapun di luar dormitory semakin berkurangan, dan subhanallah, kerajaan telah mula membuka sedikit demi sedikit circuit breaking. Kita bersyukur pada Allah SWT. Dan tanpa kita sedari, kita telah melalui bulan Ramadan seminggu lebih. Kita mula hari Jumaat dan hari ini sudah hari Sabtu, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkati, Allah rahmati kita, dan dengan berkat Ramadan Allah angkat secara total penyakit COVID-19 ke negara kita secara khusus dan ke seluruh pelosok dunia. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah, pada hari ini kita dapat jumpa dan kita menyambung pengajian kita, yang mana 2-3 minggu yang lepas kita telah membicarakan tentang wawasan seorang Muslim. Wawasan seorang Muslim yang telah kita bincangkan, iaitu kita inginkan kebaikan di dunia dan di akhirat, dan dipelihara daripada api neraka. Itulah wawasan hakiki, wawasan yang sebenar seorang mukmin, kerana dia tahu di dunia ini hanya sementara. Maka wawasan kita sangat berbeza dengan orang-orang yang tidak beriman. Dan telah kita jelaskan juga bahawasanya untuk mencapai wawasan itu kita perlu kepada mission, perlu kepada misi. Dan misi kita telah pun kita bahaskan, iaitu mengabdikan diri kepada Allah, ataupun dengan arti kata yang lain, kita benar-benar menjadi hamba Allah. Apabila kita benar-benar menjadi hamba Allah, maka insya-Allah kita akan mendapat kebaikan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Dan telah saya terangkan secara ringkas tentang ibadah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala terbagi pada dua, iaitu ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah khusus, segala ibadah-ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, yang mana kita tidak boleh mengubahnya. Kita terus melaksanakan berdasarkan panduan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Dan yang kedua, ibadah umum, segala apa yang kita lakukan yang baik, yang tidak bertentangan dengan agama, maka itu semua merupakan ibadah. Maka pada hari ini kita ingin membicarakan tentang apakah ciri-ciri seorang itu benar-benar hamba Allah. Seperti mana saya telah jelaskan, untuk mendapatkan kejayaan dunia akhirat, kita kena benar-benar menjadi hamba Allah. Maka apakah ciri-ciri hamba Allah, supaya kita jelas. Kalau tidak, nanti ramai orang yang mengaku dirinya hamba Allah sedangkan dia tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Ramai orang yang mengaku dirinya hamba Allah, tapi hakikatnya mungkin dia hamba harta, mungkin dia hamba jawatan, mungkin dia hamba kepada suaminya, mungkin dia hamba kepada isterinya, mungkin dia hamba kepada anaknya, atau mungkin dia hamba kepada apa-apa yang ada di dunia ini tanpa dia sedari. Maka perlu kita jelas. Kita mengaku diri kita hamba Allah, maka sewajarnya kita memiliki ciri-ciri yang wajar, yang sebenarnya, agar kita benar-benar merupakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita takut
kita SS, kita syok sendiri, kita rasa kita hamba Allah, tapi Allah tak pernah menganggap kita hamba-Nya kerana kita tidak memiliki ciri-ciri yang sewajarnya. Maka pada hari ini insya-Allah saya akan menjelaskan akan di antara ciri-ciri hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ciri seorang hamba Allah yang benar-benar hamba Allah ialah seseorang itu mempunyai ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang-orang beriman, patuhlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jadi artinya kita wajib mentaati Allah dan mentaati Rasul. Kerana dengan kita mentaati Rasul, maka kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan mutlak kepada Allah dan Rasul. Artinya dalam hidup kita, zat yang patut kita mentaati melebihi yang lain yang ada di muka bumi ini ialah Allah dan Rasul. Jadi ketaatan kita kepada Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Termasuklah ketaatan kepada orang tua kita, ketaatan kepada suami kita, ketaatan kepada bos kita, malahan ketaatan kepada pemimpin negara kita. Jadi ketaatan sewajarnya kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ketaatan mutlak. Kenapa? Pertama, kerana Allah memerintahkan kita untuk mentaati. Yang kedua, secara logika, subhanallah, segala nikmat yang kita perolehi di dunia ini tanpa kecuali, segala nikmat, nikmat kehidupan, nikmat kesihatan, nikmat jawatan, nikmat memiliki isteri, memiliki suami, memiliki anak, memiliki dunia, memiliki rumah, pokoknya memiliki segala-galanya, itu semua merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu tidakkah kamu lihat bagaimana Allah mengurniakan kita bermacam-macam nikmat, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat bercakap, nikmat makan, nikmat minum, malahan sehingga kan nikmat kita menunaikan hajat, itu pun nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Ini baru nikmat yang kita nampak, yang zahir, mata, telinga, pendengaran dan sebagainya. Belum nikmat yang dalam diri kita, jantung kita berdegup selalu. Itu semua nikmat kurnia Allah. Kalau Allah berhentikan degupan jantung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu juga nikmat paru-paru kita, nikmat buah pinggang kita, perut kita, semua berfungsi untuk supaya kehidupan kita lebih selesa. Subhanallah. Tanpa pergerakan yang ada, anggota-anggota yang dalam diri kita ini, nescaya kita tidak akan hidup dengan kehidupan yang sempurna. Subhanallah. Jadi ini semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu mengira-ngira, kamu menghitung-hitung, kamu menghisap-hisap akan nikmat yang Allah berikan kepada kamu, sudah pasti kamu tak mampu menghitung. Subhanallah, saking banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka sewajarnya sebagai manusia yang berakal, yang waras, menghargai nikmat tersebut dengan mentaati sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita lihat bagaimana binatang kadang-kala dia mentaati tuannya dengan ketaatan yang luar biasa. Dia menghargai tuannya dengan penghargaan yang luar biasa yang melebihi manusia. Subhanallah. Cuba satu kisah yang masyhur, bagaimana seekor anjing yang dipelihara oleh tuannya, pagi-pagi diberi makan, diberi minum, dimandikan. Kebetulan tuannya kerjanya bekerja di atas laut Maka setiap pagi dibawa anjingnya, ditinggalkan anjingnya di tepi pantai, kemudian dia pun naik kapal berlayar pagi tersebut, nanti petangnya tuannya balik. Setiap hari seperti itu, bekerja di atas kapal. Sehingga satu ketika tuannya meninggal dunia di atas kapal. Jadi ketika pulang, kapal tu pulang tanpa membawa tuannya, tapi si anjing ni tetap menunggu.
berhari-hari tunggu sehingga mati anjing tersebut. Subhanallah. Ramai yang memerhatikan sehingga mereka telah membina satu patung anjing, simbolik ketaatan, penghargaan seekor anjing kepada tuannya. Subhanallah. Ini seekor anjing, kita kata binatang yang tak waras, yang tak sebijak manusia, itu pun menghargai tuannya, yang memandikannya, yang memberinya makan, minum dan sebagainya. Maka apatah lagi kita seorang manusia yang berakal, manusia yang paling cerdik, ataupun makhluk yang paling cerdik dalam dunia ini adalah manusia. Takkan manusia tak sedar bahawasanya nikmat yang dihargai, yang dimiliki dalam dirinya, dan segala-gala apa yang dimilikinya, segala nikmat yang dikecapinya, semua merupakan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kita mentaati perintah Allah melebihi segala-galanya. Malahan seperti mana saya jelaskan, melebihi orang tua kita. Kalau sekiranya orang tua kita, mak bapak kita menyuruh kita melakukan sesuatu yang bercanggah dengan agama, sesuatu yang haram, mak bapak kita suruh, maka kita minta maaf, kita tak dapat mentaatinya kerana ia bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'atul makhluk fi maksiatillah, tidak ada ketaatan kepada makhluk, tak kira siapa ia, apabila menyuruh kita bermaksiat kepada Allah. Orang tua kita menyuruh kita menerima rasuah, maka kita jangan terima, kita jangan patuh, kerana bercanggah dengan agama. Orang tua kita suruh kita menceraikan isteri kita tanpa alasan yang munasabah, maka kita jangan taat, kerana perintahnya bercanggah dengan agama. Malahan perintahnya boleh memudaratkan keluarga kita dan sebagainya. Maka ada limit, ada batasan ketaatan kepada orang tua. Orang tua menyuruh kita buka aurat dan sebagainya, maka kita jangan patuh. Begitu juga seorang suami, seorang isteri dasarnya wajib mentaati suami. Sebagaimana sebuah hadis kata Nabi, kalaulah dibolehkan manusia sujud selain Allah, nescaya aku menyuruh isteri sujud pada suami. Maknanya bagaimana Islam menyuruh isteri mematuhi suami. Namun walaupun begitu, ketaatan kepada suami ada batasan. Kalau suami menyuruh perkara yang bertentangan dengan agama, maka isteri tidak wajib mentaati suami tadi. Maka isteri kena pandai bagaimana mencari helah agar tidak melakukan perkara yang disuruh oleh suami tadi. Begitu juga ketaatan kepada bos di tempat kerja kita. Bos menyuruh kita sesuatu yang bercanggah dengan agama, yang haram, maka ketika itu tidak ada ketaatan kepada bos, kerana bos yang sebenar adalah Allah Ar-Razzaq. Wallah, yang memberi rezeki adalah Allah, bukan manusia. Kita kena yakin yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Bos hanya perantaraan saja. Jadi jangan sampai kita mentaati bos melebihi ketaatan kita kepada Allah. Kadang-kadang pelik juga, bos kata jangan solat, kita pun tak solat. Masya-Allah. Maka di situ kita kena berhati-hati. Yang berikutnya, sehingga ketaatan kepada pemimpin kita, ketua kita. Sekiranya pemimpin menyuruh perkara yang bertentangan dengan agama, maka kita jangan taat kepadanya, kerana ketaatan mutlak pada Allah. Sebab tu Allah kata dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Artinya, wahai orang beriman, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, dan juga kepada pemimpin kamu di kalangan kamu. Maka di sini Allah kata, wahai orang beriman, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul. Tapi ketika perkataan pemimpin dan pemimpin kamu, tidak meletak taat pada pemimpin. Maka di sini kata ulama, ia memberi satu isyarah bahawasanya ketaatan kepada pemimpin tertakluk kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul. Sekiranya pemimpin menyuruh kita sesuatu yang bertentangan dengan Allah dan Rasul, maka tidak ada ketaatan kepada pemimpin. Subhanallah, dengan orang tua kita pun kita tidak mentaati mereka apabila menyuruh perkara yang haram, apatah lagi pemimpin kita. Bagaimana ketaatan kepada pemimpin, kepada sesiapa pun di muka bumi ini adalah terbatas. Hanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mutlak, tidak ada batasannya. Namun para jamaah yang saya muliakan, mungkin timbul soalan, susahlah ustaz macam tu. Subhanallah, kadang-kadang ada perintah-perintah Tuhan ataupun yang susah, yang payah, yang tak mampu kita nak buat dan sebagainya. Maka ketahuilah, sesungguhnya agama Islam ini bukan agama yang rigid, bukan agama yang tetap, kerana ada hukum-hukum Tuhan yang berubah-ubah, ada hukum-hukum Tuhan yang tetap.
Dan subhanallah, agama Islam agama yang relevan, yang realistik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membebankan hamba-hambanya sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Suatu Allah firman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sekadar yang kamu mampu. Subhanallah. Dan juga firman-Nya lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah tidak akan membebankan seseorang dengan sesuatu yang di luar kemampuannya, dan Allah Maha mengetahui. Artinya kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala sedaya upaya yang kita mampu, kerana ada perintah-perintah Allah yang mungkin kita tak mampu, ketika itu kita dimaafkan untuk melanggarnya. Sebagai contohlah, kita punyalah makan babi itu haram. Makan babi itu haram disepakati ulama. Namun dalam keadaan yang sangat-sangat darurah, ia menjadi halal. Ad-darurat tubihul mahdhurat. Darurah itu menghalalkan yang haram. Artinya bila kita berada di hutan rimba, kita dah kebuluran, dah kelaparan, dah tak makan beberapa hari. Kalau tak makan kita mati. Depan kita kebetulan ada babi, kita bunuh babi, dan sangat-sangat lapar. Kalau tak makan boleh mudarat, tak makan boleh mati. Ketika itu kita dibolehkan makan, maka kita ketika itu wajib makan untuk menyelamatkan nyawa kita. Maka ketika itu kita makan babi, asalnya haram, tapi oleh kerana keadaan tertentu, maka kita dibolehkan untuk makan. Tapi kita jangan lupa diri. Artinya makan juga, tapi makan sekadar yang perlukan, yang kita perlukan untuk hidup. Jangan sampai pula kita makan sampai kenyang. Allahu Akbar, sedaplah babi ni, makan sampai kenyang. Jadi ini sudah bercanggah lah. Apa namanya, kata ulama dalam kaedah fiqhiyah, ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurah itu dibataskan dengan batasannya. Mana kita makan daging babi ketika itu hanya kadar yang boleh kita meneruskan kehidupan. Jangan makan sampai kenyang. Dah makan, Masya Allah sedap pula daging babi ni. Wah, kita makan terus sampai kenyang. Tambah lagi. La haula wa la quwata illa billah. Ini dah salah konsep, salah faham. Jadi artinya, kesimpulannya, bagaimana perintah Allah ini dia tidak rigid. Kadang-kadang tertentu dimaafkan, dibolehkan untuk kita melanggarnya. Maka ketika itu bila kita melanggarnya, ketika dibolehkan, maka ketika itu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun perkara ini perlu kita rujuk kepada ahlinya, kita rujuk pada pakar-pakarnya, kita rujuk pada para asatizah apabila kita menghadapi masa-masa tertentu yang payah, yang susah untuk kita melaksanakannya. Maka kita hubungi asatizah kita, minta pandangan mereka, kerana mereka lebih arif, lebih memahami kaedah-kaedah tersebut. Jangan sampai kadang-kadang kita ikut sedap kita. Kadang benda apa namanya sakit demam sikit aja dah tak puasa. Allah, kerana corona tak puasa. Allahu Akbar, corona sikit aja dah tak puasa. Bermacam-macam syaitan pun mewas-waskan kita. Jadi kita kena rujuk kepada ahli-ahlinya, kerana ahli-ahli mereka dah belajar bermacam-macam ilmu, yang mana dengannya mereka dapat melihat berdasarkan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh ulama sebagai panduan untuk menentukan hukum. Maka dasarnya ialah bagaimana ketaatan kepada Allah sesuatu yang kita utamakan, dan Allah memahami kita ni lemah, kita ni dhaif, ada masa-masa kita tak mampu melaksanakannya, maka kita diberi kelonggaran, rukhsah ketika itu. Namun dasarnya bagaimana seorang hamba perlu mentaati Allah Subhanahu Wa Taala melebihi segala makhluk yang ada. Itu dasarnya. Yang kedua, seorang hamba wajib mentaati segala perintahnya dari semua aspek kehidupan. Jadi kita sebagai hambanya, kita wajib mentaati Allah dan Rasulnya dalam semua aspek kehidupan. Seperti mana kita telah ketahui, agama Islam agama yang syumul, agama yang merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Semua perkara dibahaskan dalam Islam, sehingga kan kita masuk bilik air, nak tunaikan hajat pun dibahaskan. Apatah lagi perkara yang lebih besar, yang lebih hebat, dalam urusan perkahwinan, dalam urusan negara dan sebagainya, semua dibincangkan, dibahaskan dalam Islam. Maka kita cuba sedaya upaya mentaati Allah dari semua aspek, dari sudut ibadatnya. Jangan sampai kita bila ibadat sibuk nak ikut sunnah. Masya Allah, ibadat betul-betul nak ikut sunnah Nabi. Dia merasakan dia ikut sunnah, seolah-olah Imam Syafi'i tak ikut sunnah.
Imam Malik tak ikut sunnah, dia seorang yang ikut sunnah. Jadi ibadah ikut sunnah, tapi akhlaknya tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya subhanallah mudah menghukum orang, mudah mengkafirkan orang, mudah menghina orang, merendah-rendahkan orang. Ini bukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tidak mentaati Allah dan Rasulnya secara menyeluruh, hanya dia suruh ibadah saja, tapi segi akhlak tak mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ibadahnya hebat, tapi segi muamalatnya, ibadahnya luar biasa, masya-Allah ikut sunnah, tapi muamalatnya tetap berurusan dengan riba, muamalatnya tetap menerima rasuah, muamalatnya tetap menipu dan sebagainya. Maka perlu kita mentaati Allah dan Rasulnya dari semua aspek, dari sudut munakahat, pernikahan, perkahwinan, bukan hanya ketika nikah saja ikut Islam. Ketika nikah, lepas nikah habis, hancur, semua dah entah ke mana pergi dia. Allah musta'an. Jadi di sini kita perlu jelas bila erti ketaatan pada Allah dan Rasulnya dari semua aspek kehidupan seorang hamba. Kerana Islam agama yang syumul, yang merangkumi semua aspek kehidupan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Artinya wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Maka di antara ciri-ciri ketaatan kepada Allah yang kedua, iaitu kita wajib mentaati Allah dan Rasul dari semua aspek kehidupan kita di dunia ini. Bukan hanya satu sudut yang kita fokus, tapi yang sudut yang lain kita abaikan. Jadi ada yang orang sibuk, masya-Allah, ibadat, masya-Allah. Ada yang sibuk muamalat, sibuk bank Islam, ekonomi Islam dan sebagainya, tetapi aurat tak jaga, masih membuka aurat. Hanya sibuk ekonomi Islam, bank Islam kerana menguntungkan dunia. Jadi dia memperjuangkan ekonomi Islam kerana dia mendapat keuntungan banyak, dan mengabaikan dari sudut yang lain. Segi aurat dia tak aurat, dia ambil ekonomi Islam je. Ini pun silap juga. Jadi kita kena cuba sedaya upaya mentaati Allah. Adapun ciri yang ketiga yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita harus sedar bahawasanya perintah-perintah Allah dan Rasulnya secara umumnya terbagi pada dua perkara penting, dua perkara pokok, iaitu ada yang wajib, ada yang sunat. Ada yang wajib, ada yang sunat. Maka bagaimana seorang Muslim, seorang mukmin harus memastikan seorang hamba itu mengutamakan yang wajib melebihi yang sunnah, mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah. Yang sampai kadang-kadang kita duk sibuk buat yang sunnah, kita mengabaikan yang wajib. Sebagai contoh, kita masih memerlukan ilmu pengetahuan, kita kekurangan ilmu, kita wajib belajar, kita wajib menuntut. Namun kita hari ini aku baca Quran lah, tak payah belajar lah, belajar je, baca Quran je. Jadi dia sibuk ibadah baca Quran, sibuk berzikir, sibuk berselawat dan sebagainya, selalu menghadiri majlis-majlis selawat, selalu menghadiri majlis-majlis Quran, tapi malangnya tak nak belajar. Jadi dia mengutamakan yang sunat, meninggalkan yang wajib. Jadi jangan sampai kita sibuk dengan yang sunnah, meninggalkan wajib, maka ini bertentangan. Harus kita wajib kita mengutamakan yang wajib, baru yang sunnah. Satu. Begitu juga, pastikan juga apabila kita melaksanakan ibadah yang sunnah secara khusus, jangan sampai disebabkan yang sunnah kita lakukan menyebabkan kemudaratan, kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Ini banyak berlaku dalam masyarakat. Saya bercontoh yang mudah saja. Ketika kita melaksanakan ibadah tawaf di Mekah Al-Mukarramah, kita setelah selesai tawaf disunatkan sembahyang sunat tawaf, dan disunatkan sembahyang sunat tawaf berdekatan makam Ibrahim alaihissalam. Itu hukum sunnah. Jadi jangan sampai kita terlalu beria-ia nak sembahyang di makam Ibrahim, sedangkan makam Ibrahim ramai orang tawaf. Jadi bila kita tetap juga nak sembahyang di situ, kita menghalang perjalanan tawaf, sehingga menyebabkan orang terpijak kita ke dan sebagainya, orang berlanggar, bertambah sesak, memudaratkan pada orang lain. Maka ketika itu
kita sewajarnya mencarilah tempat yang lain yang tidak memudaratkan. Jangan sampai kerjakan sunat kita ataupun menimbulkan kemudaratan kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Ataupun jangan sampai mengerjakan sunat kita menyakiti orang lain. Sibuk nak cium hajar aswad, kita tolak orang, tolak kanan, tolak bertumbuk dan sebagainya, main kasar dan sebagainya kerana semata-mata nak cium hajar aswad. Maka ini pun bertentangan. Jadi kita kena berhati-hati. Naam, itu perintah Allah dan Rasul. Kita disunahkan mencium hajar aswad, tapi Islam tidak menyuruh kita mencium hajar aswad sehingga kita menyusahkan orang lain, kita menyakiti hati orang lain. Bagaimana itu yang kadang-kadang miskonsep, salah faham. Ada yang salah faham, sehingga saking nak beria-ia nak sembahyang, nak cium hajar aswad, maka dia sanggup melanggar orang, pukul orang dan sebagainya. Maka ini bertentangan dengan agama Islam. Masya Allah. Maka itulah di antara ciri-ciri, mudah-mudahan ciri pertama tanda seorang itu hamba Allah, pertama ialah melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul secara mutlak, dan telah kita terangkan secara agak detail tentang perkara-perkara yang berkaitannya. Mudah-mudahan ianya memberi kemanfaatan kepada kita semua, insya-Allah, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk mengamalkan dalam kehidupan kita, dan insya-Allah kita akan sambung lagi ciri-ciri berikutnya pada pertemuan akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.